خصوصا إلى مثال هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم لك الحمد وإليك المستكان أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan berkata Sufyan Ats-Tsuri radhiyallahu anhu, muka surat yang ke-21, sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan, Raja yang Maha Perkasa. Ini kalam daripada Sufyan Ats-Tsuri. Kalam awliya ini kalam yang hebat. Ya. Apa maksud Sufyan Ats-Tsuri? Maksud Sufyan Ats-Tsuri pada kalam ini, orang yang beristighfar, orang yang bermunajat kepada Allah pada waktu sahur, ya, didengar oleh Allah, diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah, ya, diterima oleh Allah. Ini kalam Sufyan Ats-Tsuri. Sebab itu siapa-siapa yang bermunajat, berdoa, mohon ampun, mohon hajat kepada Allah pada waktu sahur, diterima oleh Allah. Ya, ini bertepatan dalam hadis qudsi. Ya. Sebab itu kalam Sufyan Ats-Tsuri menyatakan kepada kita, ya, bahawasanya kata Sufyan Ats-Tsuri, sesungguhnya Allah menciptakan, ya, satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir, ya, dan istighfar kepada Tuhan. Maknanya orang yang bermunajat kepada Allah pada waktu sahur diterima oleh Allah. Ini yang Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ya, manusia ni tak tahu, ya, ada perkara yang dirahsiakan oleh Allah pada waktu sahur itu, yakni pada waktu 2/3 malam. Jadi pada 2/3 malam, ya, 4:30 sampai subuh itu bermunajatlah, ya, doa, minta dengan Allah. Kamu nak apa? Kamu nak apa? Kamu nak ilmu, minta. Kamu nak apa? Kamu jangan lupa. Kamu nak jadi orang baik, kamu minta. Kamu nak terang hati, kamu minta. Kamu nak pandai baca Quran, kamu minta. Kamu nak apa? Jadi Allah anugerahkan kita dalam bulan Ramadan ini, setiap waktu sahur kita bangun, gunakan, manfaatkan kemudahan yang Allah kurniakan pada kita pada bulan ini. Setiap sahur kita bangun, angkat tangan. Ya Allah, aku bagian. Ya Allah, ya Allah. Ya. Dan beliau berkata lagi, Sufyan Ats-Tsuri, apabila bermula malam, maka memanggillah sesuatu pemanggil dari bawah arasy. Hendak para abidin segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula suatu pemanggil.
hendaklah para qanitin segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang hingga sampai ke waktu sahur. Apabila datang waktu sahur, memanggil pula satu pemanggil, hendaklah bangkit orang yang mahu beristighfar. Maka mereka pun bangkit dan terus beristighfar. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh suatu pemanggil, hendaklah bangkit mereka yang lalai. Lalu mereka pun bangkit daripada hamparan mereka, laksana orang mati yang dibangkitkan daripada kubur mereka. Jadi kita nak duduk tempat mana? Tempat abidin, tempat qanitin, tempat mustaghfirin, ataupun tempat orang yang lalai. Maknanya subuh dah habis, baru kita dapat bangun. Maka diumpamakan orang yang mati yang bangun daripada kubur. Mereka dalam keadaan penuh penyesalan, ketakutan. Sebab itu kita pilihlah ilmu Allah beri kepada kita. Cukuplah Ramadan ini mengajar kita untuk menjadi orang abidin, qanitin, mustaghfirin. Jangan menjadi orang yang khasirin, orang yang lalai. Terus lalai. Habis Ramadan kita lalai, hari raya Allah bagi, jadi kita lupa dengan nikmat. Kalau kita nak tahu kedudukan diri kita, sewaktu dalam bulan ini semua orang ingat Allah, tetapi tak kala Allah mengkurniakan kepada dia satu nikmat. Apa dia? Aidul Fitr. Orang mula lupa Allah. Orang mula tinggal semayang balik. Orang mula mulutnya berkata yang tidak baik balik. Orang mula berbuat kelalaian balik. Apa yang Nabi boleh cakap dengan kamu, tak kala manusia itu menerima nikmat, ramai yang tewas. Ini yang Nabi dapat cakap dengan kamu. Tatkala seseorang itu menerima nikmat, dia tewas. Bila dia terima saja nikmat, hari raya ni seronok tak? Seronok tak? Seronok. Keadaan manusia seronok. Sebab itu antara waktu kiamat itu yang disebut oleh Nabi, ketika manusia ni dalam keadaan berseronok, waktu itulah bumi ini dihancurkan oleh Allah. Lalu orang yang berada di bumi mengatakan, hari apa ni? Kenapa ni? Apa yang terjadi? Sebab waktu itu manusia dalam keadaan yang penuh dengan kelalaian. Kita tak nak jadi orang yang terus dilalaikan oleh Allah. Kemudian, wahai anakku yang tercinta, adalah diriwayatkan dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya, bahawa beliau berkata, wahai anakku yang tercinta, jangan sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Ini kata Luqmanul Hakim. Wahai anakku, jangan sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Ia berkokok di waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur lagi. Jikalah kita letakkan perumpamaan ini bagi orang yang berakal, kerana setiap suara yang keluar daripada sekalian makhluk Allah ini adalah zikir. Jadi ayam ini telah mula berzikir pada waktu sahur. Ayam yang tak ada akal, dia boleh berzikir, berkokok waktu sahur. Kita yang ada akal,
pandai fikir, pandai cari duit, pandai itu dan pandai ini, kita tidak boleh dan tidak mampu mengatasi seekor binatang. Makanya disinilah melihat betapa hinanya kita. Dan sesungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Laqad hatafat fi junahi laylin hamama ala fananin wahnan wa innani lanaim. Kazzabtu wa baytillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil buqa'il hamaim. وازعموا عني هائم ذو صحابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertengger di atas batu. Ia terus sahaja memanggil sedangkan aku asyik di dalam tidur. Ini syair. Ya, burung yang sedang bertenggek di atas batu tengah berkicau. Aku masih tidur, kata dia. Bohong. Sebenarnya bohong aku demi Baitullah. Seandainya aku benar seseorang yang asyik akan Allah, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Jadi apa kata syair ini? Dia kata aku ni bohong, kata. Kalau aku benar kenal Allah, cinta Allah, kasih Allah, tidak mungkin seekor burung mendahului akan daku daripada menangis akan Allah. Lepas itu kita kena tanya, berapa kali air mata kita jatuh kerana Allah? Kita kena tanya diri kita. Yang kita kata kita hebat, kita kata kita bagus. Berapa kali, berapa titik air mata kita boleh jatuh kerana takut kerana Allah, kerana kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mendakwa bahawa aku seorang pecinta yang bersangatan dahaga untuk Allah bertemu kekasih. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangis binatang-binatang itu? Maka kalam syair ini menyatakan suara-suara binatang pada waktu malam ini seolah-olah mereka menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku tidak boleh menangis seperti mana makhluk-makhluk yang menangis kerana Allah Subhanahu wa taala? Nasihat ke-11. Ibadatku hendaklah mengikuti aturan syarak. Wahai anakku yang tercinta, pati segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadat akan Allah Ta'ala. Ini pati ilmu. Yakni orang yang beribadat benar mengikut kehendak daripada Allah. Bukan dia ibadat. Dia tahu semayang saja, tapi semayangnya tak beri faedah kat dia. Dia tahu zikir saja, tapi zikirnya tak beri faedah kepada dia. Bertahun zikir itu bertahun, tapi zikir tak jadi apa-apa dekat dia. Semayangnya bertahun, tapi semayang tak jadi apa-apa kat dia. Baca Quran bertahun-tahun, tapi baca Quran itu tidak menjadi apa-apa pada dia. Sebab itu, apabila kita beramal sesuatu, kena mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kena menghendaki. Orang yang bertasbih, tentu dia bertambah mentauhidkan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Yakni maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Maknanya
dia telah meyakinkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi semakin dia bertasbih, semakin dia yakin dengan Allah, yakin dan terus yakin dengan Allah. Semakin ia bertahmid, semakin ia melihat akan keelokan kejadian Allah. Lalu dia dapat mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semakin dia bertakbir, kan kita ada wirid tahajud kan, wirid tahajud malam, kan malam kita ada wirid tahajud, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian tasbih, kemudian tahlil, dan diakhiri dengan doa, Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Selalu yang Abang Din baca pagi-pagi, tiap-tiap pagi, Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan, iaitu segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal, hendaklah mengikuti peraturan syariat. Apa yang kita buat, yang kita tinggal, ikut peraturan syariat. Kenapa Allah suruh buat? Kenapa Allah suruh tinggal? Ni nak kena fikir. Aku buat benda baik, aku tinggal benda jahat. Kenapa Allah suruh buat? Kenapa Allah suruh tinggal? Baik itu sahabat, bila mereka ini berbuat satu ketaatan, mereka dapat merasakan kemanisan taat. Sebab mereka yakin, macam kita semayang, bila imam baca Fatihah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan sebut apa lepas? Kita sebut amin. Sahabat tak tinggal sebut amin, amin. Sebab mereka percaya dan mereka yakin dengan hadis daripada Nabi SAW, siapa yang pada ketika itu bertepatan aminnya dengan amin malaikat, maka dosanya diampun oleh Allah. Itu mereka berusaha. Rakaat pertama mungkin tak tepat dengan amin malaikat. Rakaat kedua mereka berusaha lagi, amin lagi. Mudah-mudahan kalau kita salat tarawih, setiap rakaat kita dapat menyebut amin. Ya Allah, dalam hati kita berharap, ya Allah, jadikan amin aku bertepatan dengan aminnya para malaikat-Mu, ya Allah. Kerana apa? Kerana jika bertepatan dengan aminnya para malaikat-Mu, ya Allah, maka engkau akan, Nabi-Mu telah menjanjikan pada kami bahawa diampunkan, engkau akan mengampunkan segala dosa-dosa atas kami, ya Arhamar Rahim. Nampak? Sebab sahabat ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Allah. Jadi kita nak kata kita bagus macam mana? Kita tak percaya. Orang percaya tentu bersungguh. Orang percaya tentu dia bersungguh dan tidak meninggalkan. Baik. Kalau tidak, ia akan menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik.
maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Bila kita beramal tanpa ada ilmu, dimisalkan macam orang puasa pada hari raya, orang puasa pada hari tasyrik. Maknanya amalan kita ini jatuh kepada berbuat kesalahan. Kita kata kita buat baik, tapi hakikatnya kita telah berbuat maksiat. Begitu juga, kita rasa kita dah buat baik. Rupa dalam pada kita buat baik, kita buat salah. Dalam kita beribadat, kita sombong. Dalam kita buat ibadat, kita tak percaya dengan janji Allah. Dalam kita buat ibadat, kita melakukan kejahatan sehingga membatalkan ibadat kita. Samalah, lebih kurang macam itu. Begitu juga pula halnya seandainya engkau semayang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa. Kita semayang, tapi kita curi pakaian orang lain, semayang sah. Tapi hukum mencuri itu adalah haram. Kita semayang, dalam masa semayang kita mencuri, mana ada kebaikannya lagi? Jadi dalam masa kita semayang kita khianat, dalam masa kita semayang kita menzalimi orang lain, dalam masa kita semayang kita membuka aib orang lain, dalam masa kita semayang kita memfitnah orang lain. Jadi sama seperti mana orang yang semayang tapi dengan dia memakai pakaian yang dicuri, pakaian itu dicuri lalu dia semayang. Jadi dalam dia nak buat kebaikan, dia telah membuat kemurkaan Allah. Jaga-jaga. Walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan satu bentuk ibadah, zahirnya engkau buat baik, rupanya pada hakikatnya engkau berbuat jahat. Itu Habib selalu cakap dengan kamu. Kita semayang, tapi hablum minan nas kita rosak. Hablum minan nas rosak. Semayang bagus, puasa bagus, tapi kita khianat dengan orang sebelah kita, jiran kita. Macam-macam lah. Kalau duduk sebelah-sebelah, sapu sampah, dia pergi buang sampah dekat rumah orang sebelah. Contohnya macam itulah. Jadi apa yang ada pada ibadat kita sembahyang itu, dia tolak campur sama juga kosong. Jangan tolak campur kosong, penat. Jangan tolak campur kosong. Kita nak campur tak nak tolak dah. Sebab kita dah tolak lama dah. Bertahun dah kita tolak amalan kita, tolak. Sekarang ni kita nak campur. Walaupun yang kita campur tu sikit, macam orang menabung, dia tak banyak, RM2. Tapi dia tak meninggalkan perkara yang wajib. Dia buat ibadat sunat. Tengok dia buat ibadat tak sebanyak mana orang. Tapi hablum minan nas dia jaga. Dia dengan mak ayah dia jaga. Dia dengan isteri dengan suami jaga. Dia dengan jiran jaga. Dia dengan adik-beradik jaga. Maka yang sedikit itu menjadi besar. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak. Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syarak adalah sia-sia sahaja. Dan sayugia bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan telatah dan ketelanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu
dan memotongnya dengan pedang riyadhah latihan, bukan dengan telatah dan ucapan yang direka-reka sahaja. Maksudnya, jika kita faham pada zahir kalam ni, jadi kita macam menyalahkan ahli tasawuf. Yang disebut telatah di sini, maksudnya ramai orang suka cerita ilmu hakikat, cerita ilmu makrifat. Cerita itu dia tak ada apa-apa pun. Cerita ini, cerita memang seronok. Tetapi jika tak mujahadah sungguh-sungguh, yang Abi kata, memang seronok cerita dan cerita. Kita leka dengan ilmu, tapi tidak bermujahadah untuk beramal dengan ilmu. Contoh macam ni, kita cerita bab sedekah, cerita, tapi kita sendiri pun kedekut macam mana. Kita cerita bab hubud dunia, kita sendiri hubud dunia. Hubud dunia ni macam mana? Yang orang yang tak cinta dunia ni macam mana? Dunia kat dia tak lekat. Bukan kata orang ada rumah besar hubud dunia. Ada cerita satu awliya, seorang penuntut ilmu, seorang murid, dia disuruh oleh gurunya, kau pergi ke satu negeri, katanya kau jumpa dengan orang ni. Jadi ketika ini cerita dia, tapi zaman sekarang nak jumpa orang macam ni dah susah. Ulama yang macam ni dah susah. Jadi murid ni dia pun pergi jumpa. Ketika pertama kali dia jumpa, dia kata, wali apa macam ni? Rumah besar, kuda dia mahal. Dan ketika itu didengar oleh ulama. Lalu ulama ini ajak pemuda ini naik unta yang bagus. Lalu dia minta murid ni pegang air dalam satu bekas. Lalu ulama dia kata, kau tengok air ni jangan sampai tumpah. Jadi ketika dia bawa murid ini naik kenderaan ini mengelilingi kota Baghdad waktu itu, pusing balik. Dah sampai rumah, maka ulama ini bertanya kepada murid ini, apa yang kau nampak ni? Murid ni kata, aku nak nampak apa? Sebab tuan suruh saya tengok air. Saya jaga air ni tak bagi tumpah. Maka kata guru tadi, itulah aku. Ketika aku, kata dia, ketika aku, dia kata, berada dikelilingi dengan dunia, tetapi hatiku tidak pernah lupa memandang kepada pemilik dunia ini. Sebab seseorang itu kaya atau miskin, ada harta atau tidak, telah ada dalam takdir Allah. Abdul Rahman bin Auf kaya tak? Kaya tak? Siapa berani cakap Abdul Rahman bin Auf lalai dengan Allah? Siapa berani cakap? Jadi ukuran itu bukan pada zahirnya, ukurannya pada batinnya. Tatkala kita ada dan tatkala kita tak ada, ketika itu pegangan kita, bergantung kita kepada Allah tidak akan pernah berubah sekali-kali. Kerana makhluk
yang ada di sekeliling kita tidak akan boleh memberi apa-apa kesan di dalam perjalanan hidup kita ke hadrah Allah. Tapi nak duduk situ macam mana? Tak mungkin boleh perolehi tanpa dengan mujahadah, tanpa dengan riadah. Dengan belajarnya. Abi dulu belajar. Abi belajar kitab tasawuf. Tapi cara riadah Abi berbeza. Abi belajar sombong dengan tawaduk. Selesai bab sombong, bab tawaduk. Riadah Abi apa? Saja Abi nak kongsi dengan kamu. Abi disuruh minta sedekah tengah bandar. Boleh? Abang Usop, kalau saya minta, Abang Usop minta sedekah pekan Kuala Kubu, baru tahu kita ni siapa. Suruh Mail minta sedekah, pakai baju pagoda, pakai kain plekat, bawa tin Milo, pergi minta sedekah kat Rasa. Boleh Mail? Sanggup? Mail cakap sanggup. Abi dulu macam tu. Baru tahu malu, tak malu. Baru Abi kenal diri Abi ni sebenarnya macam mana. Dia minta sedekah dengan orang, minta dengan bandar, punya merah muka, malu. Tetapi setelah berkali-kali, ketika itulah baru kita tahu kita ni sebenarnya macam mana hebat pun, dalam hati sebenarnya tetap ada kesombongan yang besar. Tetap ada kesombongan yang besar. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Apabila lidah yang tidak dikawal dan hati yang tidak ditutup, tak ditutup hati itu dengan kelalaian dan syahwat, maka tanda kecelakaan. Dan apabila engkau tidak melawan nafsu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifah. Ingat, kalau kita tak sungguh-sungguh lawan nafsu itu, nafsu ni jahat. Nafsu ni rasa baik, rasa bagus, rasa itu, rasa ini. Kita pula tak bermujahadah dengan betul, maka sudah pasti kita tak boleh hidup dengan cahaya mengenal Allah. Baik, Abi rasa cukup setakat ni pertemuan kita malam ni. Dan insya-Allah kita jumpa malam esok. Nasihat yang ke-12. Dan nasihat ni lebih kurang ada dalam nasihat ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasihat 25 sahaja. Kita ada ke-12, ada 13 nasihat lagi, insya-Allah selesai kot. Sebelum berpelajar balik selesai kot. Apa yang Andi nak kamu semua ambil daripada ni, bukan dengar aja apa yang Andi baca. Balik kamu jadikan amalan dalam hidup kamu. Kita bodoh tak apa, tapi biar kita jadi orang baik. Sebab bila orang baik, dia tak tahu, orang akan tunjukkan jalan. Kita miskin tak apa, tapi biar baik. Bila kita baik, walaupun kita miskin,
maka orang akan suka dan sayang untuk tolong kita. Tapi kalau kita bodoh, kita jahat, orang akan biarkan kita dengan kebodohan. Tatkala kita miskin, kita jahat, orang akan biarkan kita dalam kesusahan. Sebab itu, ada hadis Nabi katakan, fakir itu lebih hampir kepada kekufuran. Sebab itu ketika kita ni fakir, miskin, kita jahat, lawan Allah dengan manusia jahat, ketika itu tidak ada rahmat Allah, kita tipu orang. Kita perlukan perkara itu, tapi dengan jalan kita tipu orang. Ketika itu kita dalam kehinaan. Kita bodoh, tapi kita jahat. Ketika itu kita tidak akan dipimpin oleh Allah. Baik, setakat ni wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqqiqna بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.